Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah. Hari ini kita masih lagi diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersiaran secara langsung pada malam ini. Seperti biasa, setiap hari Ahad, kadang-kadang bila haji sibuk, kita pergi ke hari Sabtu. Tapi hari ini cukup best bagi saya. Kerana apa? Ada bukan seorang, ada dua tetamu yang saya amat hormati. Yang pertama, seperti biasa, Tuan Peguam, Tuan Lawyer kita, Tuan Haji Hanif Katri. Ya, Alhamdulillah sihat dan hari ini muda sikit ke? Betul, baru nak abang tu ya. Apa yang tuan-tuan anda semua tengok ni, Pak, ni pakai baju ranggi betul ni, rambut baru. Rupanya pasal orang muda duduk di sebelah Ustaz Dr. Abu Hafiz Salahuddin, Ketua Pejuang Muda Parti Pejuang Tanah Air. Sihat Ustaz dah? Alhamdulillah. Sihat je. Alhamdulillah. Hari ni Ustaz pakai baju Malaysia. Saya pun tak tahu pasal apa. Mungkin besok final chapter yang kita nantikan apa yang dikatakan oleh Tuan Haji Hanif Katri kepada saya pun terkejut. Ini angka cukup hebat. Kalau jadi Tok Bomo macam di Indonesia, banyak Tok Bomo nombor hebat kan. Cukup hafal nombor-nombor. Tuan Haji beritahu kat saya 4 tahun 1 bulan dan 11 hari. Yang tepat daripada hari Najib Razak didakwa, yes, sehingga ke hari ini 4 tahun 1 bulan dan 11 hari. Besok hari ke-11. Hari ke-11. Maksudnya final chapter saya. Apa dia? Sagi daripada sudut perundangannya akan dikupas oleh Tuan Haji Hanif Katri dari sudut politik oleh Dr. Abu Hafiz. Bukan kata politik saja, akan disulam dengan agama. Suka tak suka, saya tak suka panggil doktor bersepah dah kawan-kawan doktor ni. Saya suka panggil ustaz kat dia. Pasal memanglah itu ahlinya yang lebih layak untuk bercakap tentang agama. Okey Haji. Ya saya. Dan juga ustaz, sebelum itu abang nak tunjuk, saya nak abang pula dah ini, mentang-mentang ada orang muda pun abang. Abang nak tunjuk nak. Nak tunjuk satu video. Cukup tengok, memanglah sedih. Sebagai manusia kita sedih, dengan ayat-ayat baik-baik, ayat yang digunakan oleh Najib Razak. Kita tengok dulu video ini. Lepas tu kita serah kepada dua panelis kita untuk kupas serba sikit tentang video ini. Jom. Dan saya nak beritahu secara peribadi, tuan-tuan, puan-puan sekalian, hari esok penting bagi saya. Sebab hari esok rayuan terakhir bagi saya di Mahkamah Persekutuan. Walaupun hari ini saya patut sibuk dengan peguam-peguam saya, tapi saya pilih untuk bersama dengan wanita. Ini yang saya buat kerana saya nak wanita memahami bahawa sebagai seorang pemimpin, saya tetap bersama-sama berjuang dengan wanita. Biar apapun mereka buat, biar apapun kezaliman pada saya, pada isteri saya, pada keluarga saya tetap istiqamah, tidak akan undur seinci pun. Saya akan tetap berjuang bersama-sama dengan wanita Barisan Nasional. Kita pastikan PRU 15 milik Barisan Nasional. Tidak barisan, tidak barisan, tidak barisan, tidak wanita, tidak wanita, tidak wanita. Tu dia. Hidup barisan, hidup wanita. Tapi ayat beliau, rupanya dia sedang diri jugalah. Ni bukan mengata, tapi itu kenyataan. Sedih, memang sedih. Orang Malaysia semua sedih. Tetapi siapa makan makan cabai, cili. Cili cabai. Okey, siapa makan cili, dia rasa pedas. Okey, bila kita tengok video itu, okey fine. Kita bagi kita tetamu dulu Yes, okey. Ustaz, bila kita tengok video itu dengan sorakan gemuruhnya di bawah, sedangkan yang berucap di situ adalah seorang yang sudah didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi, begitu juga dengan Mahkamah Rayuan. Tetapi ini saya tak nak Ustaz sentuh tentang politik dulu. Pergi dulu pada dari sudut agama. Yang ribu di bawah tu
lebih kurang dianggarkan tadi dikatakan 2,000-3,000 perwakilan bersorak terpekik kan, menyambut perkara itu ibarat sebagai macam satu fitnah. Masih mereka menganggap ini satu fitnah. Apa pandangan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Haji Hanif dan juga Abang Fazli. Apa yang saya tengok tadi, walaupun ya kita akan tunggu kepada proses terakhir esok, saya selalu juga kata pada Haji, itu adalah satu hak perundangan yang perlu diberikan kepada semua orang, iaitu 3 lapisan rayuan, ada 3 lapisan dan 2 kali rayuan. Tapi ia satu kesedihan yang mendalam bagi saya sebagai seorang Melayu dan Islam. Sangat-sangat mengecewakan, sangat-sangat memalukan, sangat-sangat menghinakan apabila kita menjadi satu bangsa yang menjadi orang yang, ataupun bangsa di situlah dalam dewan tersebut yang merasakan tidak ada apa-apa terhadap perlakuan jenayah, pencurian, penyangak, perompakan dan bermacam-macam lagi. Adakah ini yang agama ini telah pun, ataupun pengajian agama, pendidikan agama yang telah pun kita lalui dalam negara Malaysia? Orang itu bukan difitnah, tidak. Ia dibawa dalam mahkamah. Ia telah melalui 2 proses dan mereka gagal untuk membuktikan atau meyakinkan hakim bahawa tuduhan itulah tuduhan yang palsu. Dan bahkan nak kata lagi, secara jelas Najib di dalam mahkamah berpuluh kali, Haji tahu berapa puluh kali yang disebutkan saya tak tahu, saya tak 46 tahu. kali. 46 kali. Saya ingat itu dalam satu sesi saja. 46 kali dia kata tak tahu. Tapi dia buat kepala tahu bila masuk dalam Facebook. Dia buat begitu. Dan ini amat memalukan dan amat membimbangkan. Adakah Melayu begini teruk, begini hina sehingga merasakan orang buat salah, orang mencuri, kalau dia kena beza, Abang Fazli dan Haji, dalam agama ni dia ada 2 dosa, dosa peribadi dan dosa awam. Dosa peribadi antara dia dengan Tuhan. Mungkin dia buat kesalahan-kesalahan peribadi, dia mungkin tak puasa ke, dia mungkin tertinggal salat, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita tak mahu campur tangan, tak mahu tahu pun, urusan dia dengan Allah. Boleh jadi Allah tutup dan kemudian Allah berikan dia hidayah dan dia salat dan kemudian dia puasa. Dan itu yang pertama. Tapi dosa berkaitan dengan orang awam, yang ini tak boleh kata oh kita mengaibkan dia. Dah. Dosa awam, kesalahan awam mesti dibuka kerana ia melibatkan awam. Apatah lagi ia melibatkan ratusan juta, bilion duit negara. Dan apabila kita bongkar, itu bukan satu kesalahan ataupun membuka aib, itu satu kewajipan, bang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbi, dzalika adhaful iman. Siapa di kalangan kamu orang Islam, orang beriman, melihat satu kemungkaran, dan kemungkaran itu bukan benda yang tersimpan dalam fail, tak. Ia disebut di Amerika, di US, disebut di London dan bermacam negara termasuk Malaysia. Tiba-tiba bila kita buka dan kata ini fitnah, ini satu benda yang amat, minta maaf saya katakan, amat bodoh sekali bagi bangsa Melayu dan Islam. Boleh mengikut naratif ini dan boleh menyokong, oh apa hidup, takkan Melayu begini. Sebab tu kenapa budayawan Melayu dan ramai sekali di kalangan orang Melayu, tokoh-tokoh Melayu mengkritik Melayu supaya sedarkan, jangan sebegini bodoh, jangan sebegini naif orang Melayu dan Islam. Itu satu. Dan yang kedua, itu arahan Allah dan Nabi SAW supaya kita bertindak. Tak boleh nampak kemungkaran, ubah dengan tangan, ubah dengan kuasa. Tak mampu, ubah dengan lisan. Yang mungkin hari ini saya mungkin tak ada kuasa. Kita di sini bukan kerajaan, kita bukan pendakwa raya, kita bukan peguam negara, kita bukan hakim, tapi kita ada kemampuan untuk buat perancangan seperti ini. Kita bercakap dengan lidah, kita menulis di ini, dan saya tahu berpuluh, beratus, beribu orang yang sebut tentang Najib takkan berani nak pergi saman kita, sebab dia tahu kes itu ada merit yang cukup kuat. Dan yang terakhir, sebelum saya serahkan kembali, saya ingin ingatkan sahabat-sahabat, teman-teman bangsa Melayu dan Islam khususnya, sebab kita fokuskan dekat bangsa Melayu dan orang Islam. Apa dia? Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga, Nabi kata, la'anallahu man awa muhdithan
la'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat